Layak fasa 1 STR. Admin ulangi, layak fasa 1 STR. Itu adalah perkataan yang tertera sewaktu anda menyemak status kelulusan untuk STR ataupun sumbangan tunai rahmah untuk pembayaran fasa pertama ini. Bermakna anda buat masa sekarang ini hanya layak pembayaran fasa 1 STR. Ingat tu, hanya layak pembayaran fasa 1 sumbangan tunai rahmah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Sebelum ini, admin ada mengatakan bahawa jika anda lulus untuk pembayaran fasa pertama sumbangan tunai rahmah ini, tidak bermakna anda akan lulus untuk pembayaran fasa-fasa yang berikutnya sumbangan tunai rahmah. Tetapi ramai yang memperkatakan seharusnya jika diluluskan pembayaran fasa pertama, pembayaran untuk fasa-fasa berikutnya juga sepatutnya diluluskan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Okey, jika dilihat daripada apa yang diperkatakan itu, admin sebenarnya bersetuju, tetapi realitinya adalah di sebaliknya, kerana kita sedar bahawa pembayaran fasa pertama ini telah pun diawalkan menyebabkan pihak lembaga hasil dalam negeri tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengakses, untuk melihat data-data mereka yang bakal menerima untuk sumbangan tunai rahmah ini, menyebabkan mereka terpaksa menggunakan kelulusan yang terdahulu iaitu daripada Bantuan Keluarga Malaysia 2022 untuk dibawa ke depan tanpa semakan apa-apa pun kecuali semakan untuk kematian sahaja. Jadi bermakna kelulusan itu adalah sementara sahaja untuk pembayaran fasa pertama ini, di mana untuk pembayaran fasa-fasa yang berikutnya nanti akan ada semakan lanjut dilakukan oleh lembaga hasil dalam negeri untuk memastikan mereka yang pernah menerima bantuan pada 2022 layak dan masih lagi layak untuk menerima bantuan seterusnya tahun 2023 ini di bawah penjenamaan nama yang baru iaitu sumbangan tunai rahmah. Jadi bermakna pembayaran untuk fasa pertama itu mengikut kelulusan BKM buat sementara waktu, sementara lembaga hasil dalam negeri untuk menyemak kembali data-data penerima-penerima ini, status terkini penerima-penerima ini, ada kenaikan gaji dan sebagainya. Jika ada kenaikan gaji, adakah kenaikan gaji itu telah pun melebihi had maksimum kelayakan untuk penerimaan bantuan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini akan dilihat oleh lembaga hasil dalam negeri sebelum pembayaran untuk fasa yang berikutnya nanti. Jadi ini bermakna selepas ini akan ada kemas kini dibuka bagi mereka yang ingin mengemas kini maklumat peribadi untuk kemudahan pihak lembaga hasil dalam negeri bagi menyemak kembali data-data peribadi penerima-penerima ini untuk kelulusan yang seterusnya. Jika tiada perubahan, tidak perlu sebenarnya untuk membuat kemas kini, cuma perlu mengemas kini jika ada sebarang perubahan. Tetapi jika ditanya kepada pihak lembaga hasil dalam negeri, apa yang disarankan oleh mereka adalah mengemas kini tidak kira sama ada perubahan ataupun tiada perubahan data. Bermakna apa yang perlu dilakukan adalah menyemak kembali ke semua data peribadi anda sama ada masih lagi kekal ataupun tidak. Jika masih kekal, tekan saja butang kemas kini tersebut seolah-olah seperti telah mengemas kini ke maklumat yang baru walaupun tiada perubahan data yang telah dilakukan. Jadi semudah itu, cuma buat masa sekarang ini belum lagi dibuka untuk kemas kini ini serta permohonan baru. Kerana kita sedar selain daripada penerima-penerima sedia ada ini, ada juga penerima-penerima yang merasakan mereka sebelum ini tidak layak tetapi sekarang ini sudah pun layak. Mungkin telah diberhentikan kerja, mungkin ada pengurangan gaji dan sebagainya, menyebabkan sekarang ini mereka telah pun layak untuk penerimaan bantuan kewangan daripada kerajaan ini di bawah sumbangan tunai rahmah. Jadi untuk kemas kini dan permohonan baru ini harus menunggu sehingga perkara tersebut dibuka, di mana dijangkakan berkemungkinan besar pada bulan Februari 2023 nanti. Dari semasa ke semasa anda boleh menyemak informasi terkini berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah ini di platform rasmi STR iaitu di bantuantunai.hasil.gov.my untuk mengetahui jika ada informasi terkini berkaitan dengan kemas kini ataupun
permohonan baru. Jadi guys, ingat tu, diingatkan sekali lagi, walaupun sebelum ini admin pernah mengingatkan bahawa jika anda lulus untuk pembayaran fasa pertama STR ini, tidak bermakna anda akan lulus untuk pembayaran fasa seterusnya. Perkara ini harus diberitahu awal agar nanti jika ada kegagalan selepas pembayaran fasa pertama dilakukan kepada anda, anda sudah pun tahu kenapa perkara tersebut terjadi, kerana ada semak silang yang seterusnya dilakukan oleh pihak lembaga asal dalam negeri untuk memastikan sama ada benar-benar layak ataupun tidak untuk penerimaan bantuan kewangan daripada kerajaan ini. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.